Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, kita masih lagi dalam program Tazkirah Ramadan, iaitulah di dalam siri bagaimana berpuasanya anggota kita. Sambungan kali ini iaitulah kaifa yasumul batin, bagaimana perut kita berpuasa. Puasa perut ini artinya kita tidak masukkan ke dalamnya benda-benda yang tak baik. Kerana makanan yang kita makan ini terbagi pada dua kategori. Ada makanan yang halal dan ada makanan yang haram. Makanan-makanan ini kita jangan rasa mudah ya. Makan tak apa. Makan hari ni kat 2 hari lagi keluar. Jangan kira lagu tu. Memang dia akan keluar, tapi kesan dia, asar at-ta'am, kesan makanan masuk dalam jiwa, dalam tubuh kita ni, dia memberi kesan ke dalam suluk, akhlak kita dan kepribadian kita. Karena itulah Allah SWT mengarahkan kita, mengarahkan Rasul-Rasulnya alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana dalam suratul Mu'minun ayat 51, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai Rasul-Rasul, makanlah makanan yang baik dan buatlah amalan yang saleh. Itu bermula daripada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah Ta'ala pesan arah mereka. Bagi kita pula, iaitulah dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah apa yang baik daripada barang-barang, benda-benda yang kami rezekikan kepada kamu. Allah nak suruh kita makan yang baik. Bila kita dapat rezeki, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah kalaulah Allah Ta'ala menjadi tempat, hanya tempat kita sembah. Para jemaah sekalian, tayyibat di sini dia mesti merangkumi dua perkara. Yang pertama halal, yang kedua tayyib, baik. Ada benda baik tapi tidak halal. Ada benda yang halal tapi tidak tayyib. Pasal tu dia sebut yang kita naknya halalan tayyiban, halal dengan baik. Contoh yang paling mudah lah untuk kita faham, daging yang kita beli ni, daging lembu kita sembelih dengan baca bismillah, halal ke tidak? Halal. Tapi bagi orang darah tinggi, tayyib ke tidak? Tak tayyib, makan tu tumbang dia. Itu dia panggil tidak tayyib bagi orang. Gula sedap, manis, tak makan gula huru-hara kita, kan? Halal dia, tapi mungkin tidak tayyib bagi orang kecil manis. Jadi kita kena pandai pilih halalan tayyiban, yang halal lagi, yang baik. Ada juga ahli tafsir menyebut tayyib di sini dengan makna yang bersih. Ini mungkin ke setengah kedai kita tengok, Allahu Akbar, tambah-tambah orang jual tepi jalan, penuh dengan lalaknya, penuh dengan benda-bendanya. Kalau orang tepi jalan pula siap dengan debu-debu jalan rayanya, lori lalu, kereta asap, itu mungkin memberi kesan kepada kita. Baru ni ana forum dengan pejabat kesihatan, tak payah sebutlah kat mana. Doktor yang beri maklumat kepada kita tu, dia kata kalau kita pergi semok ni, minta maaf lah duk jual di bazar ke, ni makan-makan yang terdedah ni, memang ada benda-benda yang kumannya ada, tapi oleh kerana kita antibody kita kuat, mana kita boleh lawan benda tu. Yang pentingnya, kerana itulah ada keberkatannya kalau kita buat sendiri di rumah kita nak makan. Dengan kita sambil kita nak buat tu, kita baca bismillah dah, kita duk selawat, baca Quran pula.
Jadi ini tak payahlah pula setengah orang ni kalau dia produk dia ni banyak jenis baca Quran, jajah lalu. Makanya kami ni ayat dia lagi telah diperdengarkan Quran setiap hari 24 jam. Bengok ayat tu dengar Quran 24 jam, dia nak tidur juga ayat pun. Ya, Quran ni bukan turun ke ayam, turun ke kita. Itu dia panggil over sangatlah. Nak sungguh dia tu nampak sunnah sangat. Jadi kita tak tahu duk dengar ayam tu dengar, tapi makanan ayam tu pula macam mana? Kena banyak lagi benda kena bincang. Jadi yang kita nak dalam sini para jemaah sekalian, siyamul batin, nak puasa perut kita ni daripada apa? Jauhkan dia daripada benda-benda yang haram. Benda-benda yang haram. Ataupun makan pula terlalu lebih sangat. Siapa mereka menyandar dia ni? Kata berat lagu ni. Mudah-mudahnya turunlah makanan ni. Bila waktu isya boleh solat isya dan solat tarawih. Dia makan sangat. Jadi maka kita kena faham. Jadi bila kita nak makan, carilah yang halal. Yang halal dan tayyiban. Kita ni kadang-kadang orang panggil tengok sebelah mata. Nak beli air. Ni air, ada cok logo halal. Air pun cari logo halal juga. Siapa dia kata air? Air yang keluar daripada bukit, keluar daripada sungai, itu halal benda tu. Yang besar daripada tu, yang kita tak nampaknya, duit yang kita beli air ni, halal ke haram? Ni tak tahu. Waktu nak beli air, nak beli makanan, tengok logo halal. Tapi waktu nak dapat duit, tak bincang halal dan haram. Gomo belaka, rasuah pun gomo, riba pun main, tengah-tengah duk puasa pun riba makan. Jadi maka kata ulama, nak tanda kita ni berpuasa perut kita ini, jangan kita masukkan benda-benda yang tak baik daripada makan benda-benda yang duit hasil mahsul yang haram, ribanya, rasuahnya dan banyak lagi lah. Nabi kita salah sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah Ta'ala laknat orang yang makan riba. Dia kata kami bukan makan riba, kami ambil riba. Mana makan? Duit. Dia tak makan ketah. Itu dia panggil. Semua benda tu nak ginya ke makan. Nak gi situ dia panggil. Pasal tu lagi-lagi kalau kita nak gi kerja, nak gi mana tu? Cari makan. Dia nak cari makan. Bukan nak cari makan, cari duit. Tapi istilah dia jadi lagu tu. Makan tu menjadi satu benda yang agenda besar. Maka tu Nabi sebut dalam hadis ni, Allah Ta'ala laknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang jadi wakil, pegawai-pegawai dia, wa katibau, kani-kani dia, wa syahidai, yang menjadi saksi. Dia kata, mari saya nak pergi pinjam duit riba ni, mau jadi saksi aku. Saksi pun kena laknat. Kata, wa qala hum sawa. Nabi kata mereka semua tu, pegawainya, hok jual makan ribanya, hok jual apa tu, sama ya, dosa besar belaka. Allahu Akbar. Hadis ini riwayat oleh Imam Muslim. Allah SWT, orang yang makan riba, seolah-olah dia ketawa kepada dirinya sendiri. Penuh dalam perut kita ni benda haram, tapi tangan duk angkat doa, ya Rabbi, ya Rabbi. Macam mana nak buat? Dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayat oleh Imam Muslim, Nabi kita sebut seorang laki-laki Ash'asa Aghbar, yang bergoseng rambut dia, tak terurus, berdebu tubuh dia ni, yutilus safar, banyak musafir, berjalan sana sini, orang baik dia je. Ya muddu yadahi ila sama, doa angkat tangan berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Nabi kata, wa mat'amuhu haram, makannya dia haram, masyrabuhu haram, minuman dia haram, wa ghuzziya bil haram, dia disumbat pula, diisi pula makannya dia haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana Allah Ta'ala nak perkenankan doa? Inilah halangan yang besar dalam hidup kita. Bila kita makan haram, maka doa kita tak berjalan. Bagaimana seorang itu nak puasa perut dia, sedangkan dia buka puasa dengan benda haram, dengan makanan-makanan sama ada riba, atau kita makan suh, dia panggil rasuah, pergi ambil duit. Kita ni sebagai pegawai, duk ambil duit-duit yang tidak betul, klaim tak betul kalau, ghish, tipu dalam urusan kita, ataupun makan harta anak yatim, ataupun merampas harta orang tanpa hak. Kerana inilah boleh jadi tuan-tuan para jemaah, kalau tengok anak banyak sebut, sering kali kita ulang-ulang cerita, saya bimbang, takut-takut ustaz kita ni salah kira. Bila mari orang, ustaz saya nak bayar fidyah, hak tak puasa, berapa tahun tak puasa? Tak tahulah.
Dia kira habis daripada mula lepas pada Bali 15 sampai umur 60. Maknanya 60 tolak 15 berapa? 45 tahun. Kali berlaku 45 tahun kali dengan berapa lori kawan tu kena bayar. Ada hak ke kita nak ambil duit orang tu? Satu. Kemudian kalaulah orang ni orang sakit. Sakit dia berterusan sampai mati. Tak kena fidyah. Ataupun orang ni mukharrif. Apa kita sebut tadi? Nyanyuk dah dia. Keluar daripada hadud taklif. Orang ni juga orang gugur daripada fidyah. Jadi kalau kita kira semua, saya bimbang kita duk makan beras orang tanpa hak. Ini kebimbangan kita ni. Biasalah anak duk ulang cerita ni supaya jangan kita duk ambil benda-benda yang tidak hak untuk kita ambil. Jadi bila rusaknya makanan kita, kesan dia pergi ke mana? Fasadatil qulub, hati kita kesan. Pasal itulah kita susah hari ni. Baca Quran pun rasa tak ada zauq. Dengar nasihat pun payah nak mengalir air mata. Munajat waktu malam pun tak berapa mari semangat. Pasal sumbat dia panggil. Hati itu tersumbat, disekat oleh makanan-makanan kita yang tidak halal. Orang-orang yang soleh dia boleh kesan. Dengar cerita ni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu hari khadam dia bawa makanan mari. Bila mari makanan, Sayyidina Abu Bakar kebetulan dia lapar itu, dia ambil makanan, bismillah makan. Tak tanya dia mari mana. Lepas dia makan, dia pun tanya, mau ambil mana ni makanan ni? Khadam dia kata, ya saya pun pelik juga. Kenapa tuan tak tanya tadi? Lepas makan baru tanya. Ni masalah kita ni. Jadi kata di khadam dia, makanan ni upah orang bagi aku buat jadi kahanah, jadi tukang hujum waktu jahiliyah. Abu Bakar tanya bila dengar, subhanallah. Upah menjadi tukang hujum, tukang. La ilaha illallah. Apa jadi? Dia korek mulut dia ni. Abu Bakar kata, aku akan keluarkan makanan daripada perut aku walaupun keluar sekali dengan nafas, sekali dengan nafas dia. Maknanya tak mau dia makan yang masuk dalam perut dia. Allahu akbar. Karena itulah kata ulama, luqmah, makanan yang melekat dalam tubuh kita ni menumbuhkan daging, menjadikan darah kita. Jadi semua dalam tubuh kita ni, Nabi kata kullu nahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Semua daging-daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka nerakalah tempat dia. Nasallallahu salamatal afiyah. Orang dulu bila hati dia baik, dia boleh kesan penyakit. Tapi kalau hati sudah bersumbat, sudah berkarat, kita tak tahu lagi kita nak kesan macam mana. Ini jadi masalah kita. Maka orang-orang yang hebat, para anbiya alaihimussalatu wassalam, makan dengan pada usaha tangan dia sendiri. Allah SWT peringatkan kepada kita, wala taqrabu malal yatim, jangan sekali-kali kamu ambil harta anak yatim. Jadi harta anak yatim ni kita bimbang jangan ambil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan duk makan harta sama-sama kamu daripada batil. Ni menega yang tak terpasal. Banyak hari ni orang duk main perniagaan. Jual barang emas contohnya. Cara berhutang. Itu satu kes. Beli pula saham tak patuh syariah pula. Mari pula skim cepat kaya. Nama yang skim cepat kayanya, hak sebenarnya cepat gapo? Cepat miskin. Mula-mula masuk, boleh duit. Lepas pada sebulan, tak tahulah mana dah token cepat kaya, hilang sak berat habis dah. Cepat miskin sebenarnya. Tapi benda-benda kita kena ingat, semua pelaburan ia orang bagi tawaran kepada kita dengan pulangan tetap. Awak bagi kepada saya 2,000, setiap awal bulan awak boleh ambil RM100 tetap. Itu haram. Lagu tu pelaburan macam tu. Kalau mudarabah lain. Mudarabah kita ambil keuntungan. Kalau untung ambil, tak untung saja. Kalau rugi kita kena bersama. Tapi mana-mana pelaburan yang ada keuntungan tetap. Banyaknya orang tanya hari ni. Kalau kita masuk 2,000 ni, setiap bulan kita akan dapat RM200. Tetap 5 hari bulan dapat. Maka itu dia panggil haram. Harta tu harta haram. Jangan duk masuk. Kalau ada masuk, pergi taubatlah hari ni. Sempena Ramadan ni taubat kita. Hadis yang sahih Nabi kata apa? La'anallahu rashi wal murtashi. Allah Taala laknat orang yang beri rasuah dan orang penerima rasuah. Dalam setengah riwayat kata warraish, orang tengah. Ni broker laknat juga. Jangan duk main lah. Kalau ada orang nak main rasuah, jangan main. Maka seorang ulama namanya Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ni seorang ulama yang hebat. Dalam kitab dia Sayyidul Khatir, dia kata apa? Dia makan satu benda yang syubhat, tak tahu halal haram.
fataghayyara qalbuhu, hati dia pun jadi malah, lembek, tak mampu nak kuat ibadat. La ilaha illallah. Ibarat kain putih lah, kalau kena benda sikit nampak kotor. Tapi kalau kain kelabu pun kita ni kena gapo pun, dakwah hitam tu pun tak nampak apa dah. Pasal terlalu dahsyat. Maka baiklah sempena dengan Ramadan al-Mubarak ini, para jemaah sekalian, marilah kita puasa perut kita daripada memasukkan ke dalamnya benda-benda yang batil, benda-benda yang tidak tayyib, benda yang tidak haram. Artinya bulan puasa je ke? Tak. Bermula sekarang, lepas ni kita taubatan nasuh, sebagaimana anda sebut dalam khutbah tadi, biarlah kita bertaubat. Dosa setara mana besar pun, insya-Allah Allah Taala akan terima taubat kita. Cuma cara nak bertaubat. Jadi daripada harta-harta yang haram yang wujud di tangan kita gini, macam mana kita nak bertaubat? Yang pertama sekali, malam ni balik kira. Mana akaun haram, duk mana? Tengok pelaburan duk mana? Oi, saham ni. Ulama kata patuh syariah ke tidak? Tak patuh, tak tepi. Duit simpan di mana? Simpan di bank. Buku dia ada tanda Islamik ke tidak? Tak, begitu kaya. Mudah Apa yang payah? Jadi tak ada yang payah. Nak, insya-Allah kita boleh buat. Kalau para jemaah nak bantuan, nasihat, mari jumpa insya-Allah. Setakat mana yang anda faham dalam sebab keuangan ni, kita bantu. Percuma ya, tak ada duk fees. Gapo dia orang sekarang ni kalau consulting fees lalu. Buka file 500 dah kita. Oh tu penyakit juga dah. Orang ni nasihat jelah, tak usah kata apa. Kita bagi nasihat. Insya-Allah para jemaah, sama-samalah kita betulkan channel keuangan kita. Sebagaimana kita duk jaga ayam nak kita makan kena sembelih, air nak kita nak minum kena ada tanda halal. Biarlah duit yang kita dapat biar ada logo halal. Insya-Allah. Tak ada cok halal jakim. Logo halal di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.